A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zulamli selaku pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dan barisan Esko Ketua Division dan Ketua Unit. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, khabar semua, mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita diberikan hujan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan muka bumi ini dan seterusnya menyejukkan suhu bumi, memberikan ketenangan kepada kita dan seterusnya insya-Allah kita hidup damai di pagi hari yang berbahagia ini insya-Allah. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga sebenarnya berbanding ujian yang Allah turunkan sebagai menjentik ataupun sebagai cubitan sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah SWT sekalian, sebelum kita bermula, seperti biasa, kita like video ini. Yang kedua, kita share, kita kongsi supaya lebih ramai dapat manfaat daripada tazkirah pagi yang dianjurkan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Bagi mereka yang belum lagi subscribe YouTube Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, boleh berbuat sekarang insya-Allah sebab di sana banyak disediakan ataupun disajikan tazkirah pagi dan juga forum-forum yang telah dianjurkan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, dan juga kami mengharapkan juga sumbangan daripada tuan-tuan untuk melancarkan semua gerak kerja kami insya-Allah. Jadi boleh bank in ataupun boleh terus menyalurkan sumbangan anda ke nombor akaun yang tertera di skrin handset anda ataupun skrin komputer anda insya-Allah. Okey, jom. Pejam celik kita sudah berada di akhir 2020. Dulu adalah tahun yang kita nantikan. Bila disebut sebagai wawasan 2020, kita menantikan apa yang akan berlaku pada 2020 ni. Bagaimana keadaan Malaysia ni 2020? Rupanya inilah 2020 kita. Kita diuji oleh Allah SWT dengan COVID. Semuanya hidup dalam keadaan ketakutan, hidup dalam keadaan ni. Dan 2020 hampir melabuhkan tirainya, hanya beberapa hari lagi, hanya baki 3 hari. Tetapi apa yang penting, sebelum kita masuk dalam tahun baru 2021, mudah-mudahan 2021 menghamparkan kepada kita suatu kebaikan ataupun suatu ketenangan, dan kita benar-benar bebas nanti insya-Allah daripada segala masalah yang kita hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita insya-Allah kan 2021 ni. Sebab itu kita kena berdoa. Kita kena berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan 2021 ini adalah yang terbaik untuk kita insya-Allah kan. Okey. Bila kita berbicara tentang 2021 ni, apa yang bermain di benak pemikiran kita adalah azam tahun baru kan, azam tahun baru. Setiap tahun ada orang yang meneruskan azam tahun lepas. Bila dia tanya apa azam tahun baru, dia kata nak meneruskan azam tahun lepas yang tak berjaya lagi. Ada yang saban tahun, setiap tahun akan menukar azamnya. Tahun lepas mungkin azam dia apa? Nak kumpul duit. Tahun ni azamnya nak apa? Nak melancong. Contohnya, di setiap tahun berubah. Tetapi tahu tak kita satu kajian tahun 2018 satu kajian tahun 2018 di Amerika Syarikat dan di New York, azam yang paling popular adalah melancong, holiday, bercuti tahun 2018. Okay. 2019 minta maaf saya tak sempat nak rujuk lagi, tapi 2018 azam yang paling popular adalah melancong dan holiday. Ini yang popular di UK dan di Amerika Syarikat. Di Malaysia, azam yang paling popular tahun 2018 adalah apa? Rasa-rasa apa tuan-tuan? Kalau kita dengar mungkin kita pun tergelak kan. Azam tahun baru yang paling popular di Malaysia adalah pada tahun 2018 adalah menurunkan berat badan.
menurunkan berat badan. Di Turki 2018 dikesan adalah azam tahun baru ialah masuk gym. Masuk gym, bina badan. Workout, angkat besi untuk mencantikkan badan. Itu azam tahun baru yang paling banyak sekali, yang paling popular sekali di Turki. Lebih kurang Malaysia. Malaysia cuma nak menurunkan berat badan. Tetapi bila dikesan di Amerika Syarikat, di UK mereka berjaya. 31 bulan 12 tahun 2018 kebanyakan azam orang Europe dan orang US berjaya sebab ialah mereka ni kumpul duit setahun cari duit. 2018 akhir mereka bercuti, mereka datang ke Malaysia, mereka datang ke Dubai dan sebagainya kan. Tetapi malangnya di Turki azam yang paling tak berjaya bila dikesan 31 bulan 12 tahun 2018 apa dia? Gym juga. Maksudnya kebanyakan mereka membayar yuran pertama sahaja, bulan pertama sahaja untuk gym. Bulan kedua, bulan ketiga mereka dah meninggalkan gym dan tak berjaya pun nak membina badan mereka. Di Malaysia sama juga. Di Malaysia bila dikesan tahun 31 bulan 12 tahun 2018 azam yang paling tak berjaya adalah menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan juga. Tetap badannya sama, tetap timbangannya sama, tetap tidak memiliki badan yang ideal ataupun berat badan yang BMI-nya ideal kan. Itulah masalahnya. Kenapa? Apa masalahnya? Di mana puncanya? Yang pertama sekali, baik itu kita pilih tajuk pada pagi ini adalah azam terkubur. Ini azam terkubur. Untuk sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tahu apa itu azam sebenarnya. Azam ni bukan impian. Azam ni bukan sekadar cita-cita. Azam ni bukan sekadar hasrat, tetapi azam ini adalah kerja keras. Azam ini adalah kerja keras. Kalau kita lihat Nabi Ulul Azmi, Nabi Ulul Azmi, azmi kan. Azmi bermaksud adalah kerja keras, yang istiqamah, yang sabar, yang cekal, yang tabah, yang istiqamah tu. Jadi azam ni memerlukan kerja keras. Betul Nabi SAW yang paling berat ujiannya, yang menghadapi ujian daripada kaumnya, itulah yang diangkat sebagai Nabi Ulul Azmi. Bagaimana Nabi Nuh AS yang berdakwah disebut dalam Al-Quran 1000 tahun kecuali 50, iaitu 950 tahun berdakwah, hanya 80 orang hingga 83 orang saja yang beriman kepada Nabi Nuh AS. Bermaksud 10 tahun hanya seorang yang mengikuti Nabi Nuh AS. Bagaimana istiqamahnya, bagaimana cekalnya, bagaimana tabahnya. Sebab itulah dia ni Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi, azam yang tinggi. Azam ni bukan sekadar impian, bukan sekadar hasrat, tetapi azam ni memerlukan kerja keras. Macam kita nak kurus lah, nak turunkan berat badan, kena catur makanan. Satu, kena ambil makanan yang sihat, kena lakukan senaman. Tapi kalau kita hanya aku nak kurus, tapi makan macam tu juga lepas tu tak keluar bersenam, kemudian Masya Allah makan lagi banyak, macam mana nak turunkan berat badan? Macam mana berat badan? Dia memerlukan kerja keras, kena berlapar, kemudian kena makan yang dah tak sedap, kena makan yang sihat, kemudian kena ambil kuantiti yang sedikit. Kemudian kita apa lagi? Kita kena penat, mengeluarkan peluh dan sebagainya untuk memastikan azam kita itu berjaya sebenarnya, insya-Allah. Kan? Okey. Sebenarnya kalau kita rujuk dalam kitab Minhajul Abidin, disebut Imam Al-Ghazali ada 4 perkara yang menghalang hijrah seseorang ataupun menghalang azam seseorang ataupun azamnya terkubur sebab 4 perkara ni. Jadi apa 4 perkara tu? Yang pertama adalah sebab kita ni insan. Kita ni insan. Insan ni berasal daripada kalimah nisyan sebenarnya. Nisyanun. Nisyan bermaksud lupa. Jadi kita ni adalah makhluk Allah yang sering lupa. Makhluk Allah yang sering lupa. Sebab itulah dinamakan kita ni insan. Dinamakan kita ni insan sebab kita ni pelupa rupanya. Sebab itulah kita kadang-kadang berazam, tahan 2 minggu je azam kita. Lepas tu kita dah jadi orang yang lupa dan lalai. Lupa dan lalai. Kita dah tak istiqamah sebab kita ni nisyan. Kita ni insan nisyan.
Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni ataupun memberikan nama kita sebagai nama insan. Allah sebut dalam Al-Quran insan, khuliqal insan, ya. Uh, Bukanlah Allah nak menghina kita, bukan Allah nak menghina kita. Allah sebenarnya nak kita sedar diri bahawa kita ini adalah insan yang asal kalimahnya adalah nisyan, lupa. Kita ni hamba Allah yang sering lupa, makhluk Allah yang sering lupa. Kalau jin itu berasal dari kalimah jim dengan nun yang bermaksud terhijab dan tertutup. Sebab dia adalah makhluk yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Sebab itu namanya jin. Sebab itu namanya jin. Sebab itu setiap satu ni ada sebabnya kenapa Allah namakan dengan nama sedemikian. Kita ni insan sebab kita lupa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala takkan biarkan kita lupa. Allah berikan kita 4 penggera, 4 alam untuk kita ni tak terus lupa. Untuk kita ni tak terus lupa. Yang pertama apa? Al-Quran. Al-Quran, Allah sebut dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra. Zikra ini zikir. Zikra ini adalah peringatan. Al-Quran itu sebagai peringatan kepada kita supaya kita tak lupa. Jadi penggera pertama kita adalah Al-Quran. Penggera pertama kita adalah Al-Quran. Yang kedua, Allah datangkan Nabi SAW sebagai nadhirun mubin, pemberi ingat kepada kita. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Mulk, yang selalu kita baca, takadu tamayyadu minal ghaiz. Api neraka ni sangat marah, sehingga hampir pecah, digambarkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Mulk. Idza ulqiya faujun sa'alahum khazanatuha, bila dicampakkan orang dalam neraka tersebut, berkatalah penjaga neraka tersebut, alam ya'tikum nadhir, tak datang ke kepada kamu pemberi ingat, iaitu Nabi SAW ataupun para Rasul Allah yang memberi peringatan kepada kita. Akhirnya mereka qalu bala, ya telah datang kepada kami pemberi ingat tersebut, walakin fakadzabna, akan tetapi kami dustakan dia. Dan kami katakan pada ma nadzalallahu min syai', tak turun pun suatu perkara daripada Allah untuk kamu, melainkan kamu adalah dhalalin kabir, orang yang sesat sebenarnya. Dia kata pada Nabi yang diutuskan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada mereka, mereka kata Nabi itu sesat. Nabi itu sesat. Dan Allah tak turunkan apa-apa pada Nabi tersebut. Bila mereka dicampakkan dalam neraka, belum dicampakkan dalam neraka pun sebenarnya. Kalau kita rujuk dalam surah Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bila ditiupkan sangkakala kedua, selama dia dimatikan oleh Allah pada tiupan sangkakala yang pertama, mereka rasa seksa dalam kubur telah berhenti. Tapi bila disambung kembali dengan ditiupkan sangkakala kedua, dihidupkan kembali, ketika itulah mereka berkata, qalu ya wailana. Berkatalah orang-orang kafir ataupun orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya wailana, celakalah kami, man ba'athana min marqadina hadza, siapa yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami ini. Hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa sadaqal mursalun, dan dibenarkan oleh para rasul. Akhirnya mereka membenarkan, akhirnya mereka mengakui kebenaran yang dibawa oleh rasul tersebut. Iaitu Nabi SAW diutus pada kita sebagai nadhirun mubin, untuk kita ini sentiasa ingat pada Allah dan sentiasa ingat tentang hari akhirat. Ada hari pembalasan untuk kita. Kalau baik, kita dapat syurga. Kalau tak baik, kita dapat neraka. Na'udzubillah min zalik. Kan? Yang ketiga, perasan tak kita solat ni sebagai zikir. Allah kata aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat sebagai zikir, bagi memperingati aku. Jadi kita bila solat, kita akan angkat takbir Allahu Akbar, kita ingat Allah. Dalam solat kita ingat Allah. Kemudian kita terus melata atas muka bumi ni, cari rezeki, kita lupa Allah. Kita lupa Allah. Tapi bila masuk lagi waktu solat, kita angkat takbir, kita ingat Allah. Sebab itu solat ini dizikri, untuk sentiasa mengingati kita. Kalau tak, kita jadi nisyan, kita jadi insan yang terus lupa. Yang keempat, hari ni tazkirah pagi yang disediakan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, yang sentiasa memberi peringatan kepada kita setiap hari, kecuali Sabtu dan Ahad. Ini juga merupakan peringatan untuk orang yang bercakap pertama, yang kedua adalah
untuk orang yang mendengar peringatan tersebut supaya kita tak terus lupa. Itulah yang menghalang kita. Pertama sekali, rupanya kenapa azam kita terkubur, kenapa kita kadang-kadang berazam untuk menjadi orang baik tak berjaya, sebab diri kita sendiri. Kita ini yang sering lupa. Sebab itu ada 4 alam yang Allah berikan kepada kita untuk kita sentiasa alert, kita sentiasa beringat dan tak terus lupa. Yang kedua, yang menghalang kita daripada kita ni jadi baik ataupun yang mengkuburkan azam kita adalah sebab kita hidup di atas dunia ini. Sebab dunia ini berasal daripada kalimah dunun yang bermaksud dekat dan sementara. Kalau kita mengejar sesuatu yang sifatnya dekat dan sementara, kita rugi sebenarnya. Kenapa kita tak kejar suatu nikmat ataupun suatu perkara yang sifatnya kekal, yang membawa kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita tidak berazam dengan azam yang memberikan keuntungan kepada kita sampai nanti kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Apa amalan yang kita boleh buat? Antaranya adalah kita banyakkan bersedekah. Kita banyak bersedekah. Azam tahun baru aku ni adalah aku nak banyak sedekah. Setiap hari aku nak sedekah. Setiap hari aku nak sedekah. Dan azam itu dia akan membawa kita sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita telah meninggal dunia, kita tetap mendapat kebaikan daripada apa yang kita telah lakukan dulu. Okey. Sebab kita hidup atas dunia. Dunia ni lahwun wa la'ibun. Dunia ini dia suatu yang melalaikan, dan yang kedua dia sekadar hiburan semata-mata. Dia hiburan yang melalaikan kita sebenarnya, dunia ini. Sebab itulah kalau kita kejar dunia, kita mengejar yang sifatnya sementara, Sebab itu kita kena berazam, bukan sekadar berazam untuk kita mencapai apa di dunia, kita kena mencapai apa di akhirat. Okay. Yang kedua, dunia tempat kita hidup ni sebenarnya dia berasal juga daripada kalimah dana'atun yang bermaksud hina, kan, rendah. Kalau kita mengejar dunia, bermaksud kita mengejar suatu kehinaan dan kita mengejar suatu kerendahan sebenarnya, sepatutnya kita mengejar akhirat yang sifatnya kekal abadi. Bila kita kejar akhirat, insya-Allah dunia akan mengikuti kita. Itu yang menggagalkan kita adalah sebab kita hidup atas muka bumi ini. Jadi untuk sebagai solusinya supaya kita tak terus lupa dan tak terus lalai bila hidup atas muka bumi ini, ada 2 sifat yang patut ada dalam diri kita. Yang pertama adalah zuhud. Zuhud ni maksudnya kita meletakkan dunia ini pada tapak tangan kita, bukan pada hati kita. Kadang-kadang kita ni cinta kepada dunia, itu yang menyebabkan kita ni susah nak jadi baik kadang-kadang. Kita takut harta kita diambil oleh orang lain. Ataupun kita ada harta yang banyak, takut orang ambil kesempatan pada kita. Lagi-lagi musim PKP ni, Masya Allah. Ramai yang nak meminjam dengan kita dan sebagainya. Bila kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ni pantang tengok. Maksudnya, mungkin dia nak ambil kesempatan. Itu hati kecil kita berbicara. Dia nak ambil kesempatan pada kita, kan. Kalau aku beri dia, contohnya minta RM5,000 contoh kita. Nak minjam RM5,000. Kalau aku bagi RM5,000, bila dia nak bayar? RM5,000 bukan sikit. Aku pun nak pakai juga. Kalau dia tak bayar, rugi aku RM5,000 ni. Kita kadang-kadang macam tu, kan. Itu maksudnya kita meletakkan dunia itu pada hati kita. Kalau kita meletakkan dunia itu pada tapak tangan kita, bila ada datang orang untuk meminjam ataupun memerlukan bantuan daripada kita, kita mudah untuk memberikan tanpa ada rasa pun tersinggah dalam hati kita. Lihat Nabi SAW bila diberikan perhiasan daripada emas, yang disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, perhiasan daripada Bahrain, kan. Kemudian datang seorang sahabat memberikan Nabi SAW kisah ni timun muda, kan. Lalu Nabi memberikan kepada sahabat yang memberikan Nabi ni kisah, ialah perhiasan dari emas yang telah diberikan kepada dia daripada Bahrain tadi. Nabi suruh ambil seberapa banyak mereka yang dia mahu. Kalau kita mungkin kisah timun, kan, dengan perhiasan emas, kita mesti pilih emas sebab dia berharga. Timun Allah
kan? Tapi Nabi SAW tak. Nabi tidak meletakkan harta dunia itu dalam hati Nabi SAW. Itu pada sahabat Nabi berikan pada sahabat. Dan seluruh harta Nabi SAW jadi sedekah. Seluruh harta Nabi SAW jadi sedekah. Sebab Nabi itu zuhud, meletakkan dunia itu pada tapak tangannya, bukan pada hatinya, kan? InsyaAllah. Yang kedua, sebagai solusinya untuk kita selamat hidup atas muka bumi ini dan tak leka atas muka bumi ini, ialah kita kena ada sifat qanaah, berasa cukup dengan apa yang ada. Berasa cukup dengan apa yang ada. Ni musim hujan kat luar ni kan. Naik motor kan, kita naik motor, kita naik kereta kancil dia, kecil je kereta kancil kan. 660 manual lagi yang kita beli dulu tahun 2000 tak apa 2006 2007 dulu kita beli dulu kan. Itulah kita pakai sampai sekarang kan. Sampai kat traffic light kita tengok sebelah kiri biasa laluan untuk motor kan. Kita tengok sebelah kiri kita nampak suami isteri dengan anak kecil dia berhujan. Naik motor kita kata ya Allah, sian dia naik motor kan. Kita alhamdulillah walaupun kereta kecil kan, kereta kecil lepas tu yalah kancil 660 je kan. Tapi kita kata alhamdulillah aku tak kena hujan, anak isteri aku alhamdulillah tak kena hujan, walaupun kecil kan, walaupun kecil. Sebab itu kita kena melihat orang di bawah kita, orang di bawah kita. Jangan toleh belah kanan. Sebab belah kanan ni laluan kereta. Bila toleh belah kanan tampak pula BMW, masya-Allah. Bila lah aku boleh dapat BMW ni kan? Satu, yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata mana dia cari duit dapat beli BMW ni. Dia pula confuse mana orang tu dapat duit boleh beli BMW. Kenapa aku tak boleh beli BMW, nampak? Mungkin orang yang berada dalam kereta BMW tu kata, ya Allah cantiknya kancil ni, ya Allah, dia kata mungkin bayarnya dalam 200 je sebulan installment dia. Yang dia mungkin 5,000, 4,500 installment sebulan nak bayar kan. Lepas tu bila rosak, beribu-ribu dia kena bayar. Rotek lagi, insurans dia kena bayar, beribu-ribu. Kancil ni Allah 660, Masya Allah. Yang mungkin kata, ya Allah, merasanya nak pakai kancil lah, orang kata BMW sebelah. Kan? Sebab itu kita ni kena qanaah, berasa cukup dengan apa yang ada, insyaAllah. Kita akan berjaya hidup atas muka bumi. Tapi ini susah. Boleh cakap, tapi Masya Allah, bukan mudah untuk kita laksanakan. Dia ada tersangkut masalah hati sebenarnya. Kalau kita boleh didik nafsu kita ataupun hati kita kepada zuhud dan qanaah, kita berjaya sebenarnya. Okay. Yang ketiga, yang menggagalkan azam kita, yang menyebabkan azam kita selalu terkubur adalah syaitan sebenarnya. Sebab itu syaitan ni berasal daripada kalimah syaitana. Shintanun, syaitana yang bermaksud jauh. Kenapa Allah berikan dia nama syaitan? Sebab Allah telah jauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu namanya apa? Dulu namanya adalah jin. Kalau kita rujuk dalam surah Kahfi kan, kalau tak silap saya ayat 29, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Tatkala kami berkata kepada seluruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam AS, fasajadu, mereka sujud mereka semua, illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni, sesungguhnya iblis ini, syaitan dan semuanya, dia adalah asalnya daripada golongan jin yang engkar perintah Tuhannya. Jadi sebab itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak dijadikan jin dan manusia. Jadi syaitan semua itu adalah daripada golongan jin sebenarnya, daripada golongan jin yang tak nampak. Sebab itu syaitan pun tak nampak sebenarnya. Ya, syaitan pun tak nampak. Dan kenapa Allah beri nama syaitan? Ya, asal nama usulnya jin, sebab dia telah jauh rahmatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis pula, iblis ni maksudnya penderhaka dalam bahasa Arab. Penderhaka. Oleh kerana Allah perintahkan dia sujud pada Nabi Adam AS, mereka tak nak sujud, Allah terus gelarkan dia iblis. Iblis bermaksud penderhaka. Dia menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan syaitan pula, Allah beri nama syaitan ini sebab mereka ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan ni setiap hari akan menggoda kita, akan menghalang hijrah kita untuk menjadi seorang yang baik, sebab dia nak juga kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, syaitan berasal daripada kalimah syatun. Syatun ni bermaksud
terbakar kerana dicipta daripada api yang membakar kan, dicipta daripada api yang membakar. Bagaimana kita nak menghalang daripada ataupun kita nak mengelak daripada kita diperdaya ataupun kita ditipu oleh syaitan dan kita nak berhijrah jadi baik. Azam aku tahun baru 2021 ni apa? Aku nak rajin bersedekah. Aku nak rajin bersedekah, contohnya nak rajin bersedekah. Okey. Kalau kita nak turunkan berat badan tu bolehlah, tapi itu lebih kepada sifat keduniaan kan? Sifat keduniaan. Tapi kalau kita niatkan aku nak turunkan berat badan ni untuk rajin beribadah, aku nak bangun malam, untuk memudahkan aku bangun malam, kan? Boleh, itu untuk akhirat juga kan? Untuk Allah. Jadi kalau sekadar nak beli kereta baru tu, itu azam yang sifatnya dunun, sementara je, sementara. Kita nak berhijrah, nak jadi baik, kita nak berazam supaya azam kita ni berjaya, kita kena fikir yang jauh, iaitu akhirat. Untuk yang jauh itu akhirat. Kadang-kadang syaitan ni bukan apa tau, dia sifat syaitan ni dia bukanlah menghalang kita, tapi dia melalaikan kita. Contohnya, kita pergi masjid, lalu tabung. Kita perasan orang sebelah masukkan RM100. Orang sebelum tu RM50. Kita jeling-jeling, Masya Allah. Warna kelabu RM50. Sebelah kita, Masya Allah, nampak warna purple, warna ungu, ni mesti RM100. Sampai kat part kita, tabung lalu kat kita tengok duit dalam kocek ada RM1. Adalah 2-3 ping RM1. Nak masuk duit RM1 tu, kita kata, ya Allah, kan, syaitan pun datang. Kau tak malu ke, dia kata. Orang sebelah sana RM50. Orang sebelah kau tadi tu RM100. Tiba-tiba kat engkau nak masuk RM1. Jangan buat malu lah. Tak apa, nanti lepas habis solat Jumaat ni, kau masuklah tabung kat luar. Orang tak nampak. Ini orang nampak ni. Orang sebelah sini nampak. Orang sebelah yang sebelah kiri kita menunggu giliran tu nampak. Masuk duit RM1 je. Tak payah. Nanti nak balik, nanti masuk. Bila kita dah balik, terus balik. Lupa dah. Kalau kita masukkan tadi dah selamat kan. Nampak syaitan lalaikan kita. Sebab kita ni, dia nak bawa kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, bagaimana solusinya? Ada dua juga. Yang pertama adalah kita kena selalu isti'azah. Selalu minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam, kan? Kita kena selalu isti'azah. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Okey. Yang kedua, kita kena selalu memperbarui niat kita. Selalu kena memperbarui niat kita. Kadang-kadang niat kita terpesong sikit je. Syaitan yang memesongkan niat kita. Okey. Yang kedua, bagaimana kita nak menghalang daripada godaan syaitan ini ialah kita kena sentiasa beruduk. Sebab rupa-rupanya uduk menjadi perisai kepada kita. Syaitan tidak dapat masuk dalam hati kita, tak dapat masuk dalam jasad kita hanya kerana uduk dan istinja yang sempurna. Itu ada uduk dan ada istinja yang sempurna. Syaitan tak dapat masuk daripada mulut kita yang terbuka itu, kan? Kalau kita sentiasa berkomor-komor ketika mengambil uduk. Syaitan tak masuk dalam telinga kita, kan? Sebab dia telah dihalang dengan uduk yang sempurna. Syaitan tak boleh masuk dalam akal fikiran kita sebab kita basuh kepala kita beruduk. Jadi menghalang daripada syaitan mengganggu akal fikiran kita. Sebab itu kena sentiasa beruduk. Kan? Itu sebagai solusi bila kita untuk menghindari daripada syaitan. Sentiasa beruduk. Kalau boleh, kita pastikan diri kita sentiasa beruduk. Dan yang keempat, yang terakhir yang menyebabkan kita ini gagal dalam berhijrah ataupun azam kita selalu terkubur adalah sebab kita memiliki nafsu. Kita memiliki nafsu. Nafsu ni sebenarnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masya-Allah. Nafsu ini berasal dari kalimah ishq. Ya, nafsu ini berasal dari kalimah ishq ataupun nafsu ini sama erti dengan perkataan ishq. Al-ishq dia ada dua makna. Yang pertama asyiq. Asyik ni kalau macam orang Melayu kita sebut, orang kalau dengar lagu dia hayal, dia kan panggil dia pun dia tak menyaut, itu kau ni asyiknya dengan lagu tu. Asyik hayal. Jadi asyik dia ni hayal. Kalau macam orang mabuk bercinta, dia hayal. Dia macam tak Allah tak waras, tak orang yang tak waras sebenarnya. Asyik dia asyik. Okey. Yang kedua, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, asyik ni selalu seumur. Selalu kita nak buat, selalu nak buat. Rupanya betul nafsu ni sifatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan menyebabkan kita ni, satu, bila kita melakukan dosa, kalau kita memiliki nafsu yang tak baik kan,
kita melakukan dosa pada Allah SWT, kita ni hayal sebenarnya. Kita lupa bahawa kita sedang melakukan suatu perbuatan itu, dosa tersebut, Allah murka kita, Allah marah pada kita. Ya, Allah marah pada kita. Sebab nafsu lah. Sebab nafsu sifat dia akan menghayalkan kita. Tetapi kalau kita memiliki nafsu yang baik, contohnya nafsu mutmainnah, ataupun nafsu radiyah, atau nafsu mardiyah, jauh sekali untuk mendapat nafsu yang namanya kamilah. Kalau dapat mutmainnah pun, Masya Allah, nafsu yang selalu ajak kita buat kebaikan, kita akan hayal bila buat kebaikan tersebut. Contohnya, bulan Ramadan, bulan Ramadan. Kita bila berada dalam bulan Ramadan, ya, kita ni tingkatan nafsu kita naik sebenarnya. Walaupun amalan tu amalan sunnah, iaitu solat tarawih, kita tetap nak pergi masjid untuk laksanakan solat tarawih. Kenapa? Kalau tak pergi pun tak apa kan? Tak dosa pun sebab dia amalan sunnah. Tapi kenapa kita mudah untuk melaksanakan solat tarawih 30 malam tanpa miss? Tanpa tertinggal walaupun satu. Dan kalau tertinggal satu, kita rasa macam ruginya, kita akan cepat-cepat qada kat rumah tu, maksudnya bukan qada lah, kita laksanakan kat rumah, bukan kat masjid. Kita tetap buat solat tarawih tu sebelum tidur, sebab kita rasa rugi, kita rasa sayang bila kita tak ni. Sebab itu bila kita memiliki nafsu, namanya nafsu mutmainnah, dia akan selalu bawa kita kepada kebaikan. Tapi kalau kalau kita memiliki nafsu ammarah ataupun nafsu lawamah, dia akan menyebabkan kita ini asyik buat jahat dan asyiqa. Kita akan hayal dengan kejahatan tersebut, kita rasa seronok, kita rasa happy buat kejahatan tersebut, sehingga menyebabkan kita hayal dan kita lupa Allah sedang marah pada kita dan Allah murka pada kita. Sebab itulah yang keempat. Bagaimana kita nak menghalang ataupun bagaimana kita nak mentarbiah nafsu kita ni? Kita kena puasa sebenarnya. Kena rajin puasa. Bila rajin puasa, insya-Allah nafsu kita akan meningkat daripada nafsu tak baik kepada nafsu yang baik. Dan nafsu ni sebenarnya sifatnya kena seksanya, kena seksa dia. Jangan layan nafsu ni, sebab Allahumma salli alaihi wasallam, kalau nafsu yang baik ni dia akan selalu ajak kita buat kejahatan. Sebab itu cara yang terbaik adalah berpuasa untuk menjadikan nafsu kita ni tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 4 perkara yang menyebabkan azam kita ni terkubur. Yang pertama, sebab kita ni manusia, kita ni selalu lupa. Azam kita ni hanya bertahan sekejap je, 2 minggu, paling lama pun sebulan kan. Lepas tu pun kita dah lupa dah, kita dah lalai dah. Okay? Sebab itu kena sentiasa beringat bahawa kita ni adalah manusia yang sering lupa. Itu Allah berikan kita penggera, lalu kena hidupkan penggera tersebut. Solat, zikir, ingat Nabi SAW, amal sunnah Nabi SAW, dan sentiasa hadirkan diri pada tazkirah, pada pengajian-pengajian ilmu, insyaAllah. Okay. Yang kedua, rupanya dunia ini, tempat kita hidup ni, yang menyebabkan kita ni lalai dan kita lupa. Sebab hidupan dunia adalah permainan dan hiburan semata-mata. Dan sifatnya dunun, dekat. Dan kedua, dana'atun, hina sebenarnya. Jadi kita kena zuhud, meletakkan dunia hanya pada tapak tangan, bukan pada hati. Yang kedua, kena sekiranya sifat qana'ah, berasa cukup dengan apa yang ada. Yang ketiga, kita kena tahu rupanya selain pada kita lupa, pada kita atas muka bumi ini, ada satu lagi yang sering membisikkan kepada kita keburukan, adalah syaitan. Syaitan ni sifatnya dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena selalu minta berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita sentiasa beruduk, insya-Allah syaitan akan gagal untuk menghasut kita. Dan yang keempat, dalaman kita pula, nafsu daripada dalam kita adalah musuh daripada dalam kita, itu namanya nafsu. Nafsu, kita kalau kenal dia ada sifat yashqa. Kalau buat sesuatu tu hayal. Kalau kita memiliki nafsu yang tak baik, buat suatu keburukan, kita hayal, kita lupa Allah marah kita. Tapi kalau kita buat suatu kebaikan tu, kita rasa seronok, nak buat lagi, yashqa. Jadi bagaimana untuk mentarbiah nafsu kita? Kita kena sentiasa berpuasa. Sebab kalau kita tak perasan, kalau kita perasan lah, kita kadang-kadang tak perasan. Dalam bulan Ramadan, nafsu kita daripada nafsu tak baik ni, dia akan naik sampai ke nafsu yang tingkatan yang tinggi sebenarnya. Dan nafsu ni ada 7 tingkatan. Pertama, yang sebut oleh Imam Ghazali lah. Yang pertama adalah nafsu ammarah, yang selalu buat jahat. Yang kedua, nafsu lawamah, buat jahat lepas tu menyesal. Kita banyak ni. Yang ketiga, nafsu mulhamah, nafsu yang diperangi. Nafsu yang diperangi. Nafsu yang diperangi ni maksudnya, kalau ni nak jadi baik dah. Kadang-kadang kita nak pergi masjid, tak apalah. Solat kat rumah je lah. Lepas tu kata, kalau aku pergi masjid kan dapat satu solat yang namanya tahiyatul masjid. Kat rumah tak boleh buat tahiyatul rumah.
Pergilah tu. Nafsu yang mudah untuk dikalahkan ni, dia nak jadi baiklah. Okey. Kemudian nafsu mutmainnah, nafsu yang selalu ajak kita buat kebaikan. Dan kita dah sampai satu nafsu yang kalau dah bulan Ramadan, nafsu yang kelima ni panggil nafsu radiyah. Apa nafsu radiyah ada dalamnya? Nafsu radiyah ni maksudnya seseorang yang akan menganggap perbuatan yang sunnah itu macam wajib bagi dirinya, dan menganggap satu perbuatan yang makruh itu haram bagi dirinya. Siapa sampai tahap ni, dia sampai tingkatan yang kelima dah. Tingkatan yang kelima. Dia panggil nafsu radiyah. Iaitu nafsu yang menganggap suatu perkara yang sunat itu seolah-olah wajib bagi dia. Bulan Ramadan yang kita perasan tak? Kita pergi masjid bulan Ramadan, Allahumma salli untuk solat tarawih, walaupun dia sunat tapi macam wajib bagi diri kita. Okay. Yang makruh pula macam haram, orang Melayu paling takut kali golek hidung dalam bulan Ramadan. Takut batal puasanya. Mak-mak kita masak kat dapur untuk sediakan juadah berbuka ni, nak rasa makanan pun takutnya masuk rasa sikit terus cepat dia komo-komo dan buang. Sebab apa? Sebab dalam diri dia sudah ada nafsu yang sudah ada nafsu yang baik tadi, nafsu radiyah, yang menganggap satu perbuatan yang makruh itu macam haram bagi diri dia. Tapi masalahnya bila kita keluar daripada Ramadan, kan, nafsu tadi terus jatuh menjunam ke bentuk asalnya, ke tempat asal kita sebelum masuk Ramadan. Kita jadi lawamah balik, jadi amarah balik. Itu silapnya kita. Jadi sentiasa berpuasa Isnin Khamis, berpuasa sunat yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi cukup sekadar itu, tuan-tuan. Masa pun dah terlewat lama dah ni. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini, inilah kita punya guideline ataupun kita punya kayu ukur kita untuk kita tahu rupanya ini yang menggagalkan hijrah kita selama ini. Ini yang menyebabkan azam kita terkubur. Perkara ni rupanya semua itu daripada diri kita sendiri. Rupanya yang menggagalkan kita adalah semua daripada diri kita sendiri. Jadi cukup sekadar itu yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita berakhir, saya sekali lagi menyeru pada semua untuk like video ini dan share kepada seberapa banyak yang grup yang tonton ada, supaya lebih tersebar. Yang ketiganya adalah bagi mereka yang belum subscribe YouTube Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, boleh berbuat demikian, kerana di sana terdapat banyak sajian ilmu tazkirah pagi. Kita dah mula saban tahun kita dah mula lama dah tazkirah pagi ni, rasa ada hampir ratus juga kot tazkirah dengan ustaz-ustaz yang hebat. Ada Ustaz Isfadia, ada Ustaz Zuramli, ada Dr. Robiah, ada Ustaz Muhyiddin, ada Ustaz Jafri, ada Ustaz Syed Khadir Al-Jafri, ada Dr. Syed Syarizan, kan? Ramai lagi. Dan ada juga profesional yang kita ambil untuk mengisi tazkirah pagi ni. Jadi, dan seterusnya yang terakhir, kami mengalu-alukan sumbangan daripada anda semua untuk menjayakan program-program yang dilaksanakan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kelemahan dan kejahilan ilmu saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.